Rest in peace. Demikianlah ucapan sebahagian umat Islam apabila mereka mendengar berita kematian daripada kalangan orang-orang bukan Islam. Ucapan ini secara zahirnya macam baik, macam okey, tetapi jika dinilai dengan neraca Al-Quran dan As-Sunnah, bagaimana pula ya? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, melalui video ini saya akan menjelaskan tentang ucapan rest in peace, apakah ia betul ataupun tidak. Sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebahagian umat Islam apabila menerima berita kematian, mereka membezakan jika yang meninggal dunia itu adalah daripada kalangan orang-orang Islam, mereka menyebut Al-Fatihah ataupun menaib Al-Fatihah. Atau sekarang ni ada improvement juga, Al-Fatihah kurungan baca secara penuh. Okey, jadi yang Al-Fatihah tu sudah pun banyak diperbincangkan, kita letak ke tepi ya. Kita bincang pula ucapan yang kedua, yang ini apabila mereka mendengar berita kematian daripada kalangan orang bukan Islam pula. Tadi berita kematian orang Islam, sekarang berita kematian orang bukan Islam pula, di mana mereka menyebut rest in peace. Bagaimana pula tentang ucapan ini ya? Kebetulan tentang ucapan ini, tentang isu ini ada saya bincang, ada saya kupas dalam buku saya Soal Jawab Adab-Adab Berdoa. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang belum memiliki buku ini, dipersilakan muat turun secara percuma saja edisi PDF, link di bahagian description. Bagi sesiapa yang suka memegang, membaca buku secara fizikal, boleh pesan melalui Shopee, link di bahagian description juga. Baik, terlebih dahulu satu perkara yang asasnya ialah kita sememangnya dibolehkan untuk berbuat baik kepada orang-orang bukan Islam selagi mana mereka tidak memusuhi kita kerana kita ini adalah orang Islam. Dalilnya adalah surah Al-Mumtahanah, surah nombor 60, ayat nombor 8 yang bermaksud Allah tidaklah melarang kalian daripada berbuat baik dan bersikap adil selagi mana mereka tidak memerangi kalian kerana agama kalian dan tidak pula menghalau ataupun mengeluar kalian daripada negeri ataupun wilayah kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Sila rujuk ayat yang setepatnya, ayat ke-8 daripada surah Al-Mumtahanah. Termasuk dalam rangka berbuat baik kepada orang-orang bukan Islam ialah memberi kepada mereka, mengucap kepada mereka ucapan dan perkataan yang baik. Cuma hendaklah kita semak terlebih dahulu apakah ucapan tersebut selari atau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Apakah ia selari atau bertentangan dengan hukum syarak kita. Jadi di sini, di manakah pula kedudukan ucapan rest in peace itu ya? Bagi mengetahui perkara ini, ayuh kita semak satu perkara lain yang sebenarnya menjadi satu akidah, satu pegangan, satu keyakinan yang penting bagi kita sebagai umat Islam, yang ini apabila kita meninggal dunia, kita memasuki kita memasuki alam kubur, di mana dalam alam kubur itu ada soal jawab malaikat Munkar Nakir dan ada juga azab kubur. Perkara ini sangat penting, sangat besar sehingga kan antara doa yang lazim dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah meminta perlindungan Allah daripada azab kubur. Baginda bukan sahaja menganjurkan kita untuk membacanya, baginda sendiri sebagai seorang rasul Allah turut membaca untuk dirinya sendiri. Okay, sebagai contoh dalam sebuah hadis riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwazu min hunna dubura salati. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lazim meminta perlindungan daripada perkara-perkara ini di penghujung solat. Masuk dubur solat ni, penghujung solat. Yang ini apabila kita solat, baik solat wajib maupun solat sunat, ketika duduk tasyahud yang akhir. Setelah membaca tasyahud, sebelum memberi salam, di situlah tempat yang dianjurkan berdoa, di situlah tempat Rasulullah SAW banyak berdoa. Antara doa yang baginda baca ialah Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an uradda ila arzalil umuri wa a'udzubika min fitnati dunya wa a'udzubika min azabil qabri. Bermaksud, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung
berlindung kepada engkau daripada sifat pengecut, dan aku berlindung kepada engkau daripada dikembalikan kepada umur yang menghinakan. Maksud menghinakan di sini mungkin akal sudah nyanyuk, ataupun dari sudut fizikal. Mungkin buang air besar, merata-rata ke apa kan, kita tak mahu perkara itu. Kita minta perlindungan daripada Allah. Dan aku berlindung kepada engkau daripada fitnah dunia, dan aku berlindung kepada engkau daripada azab kubur. Hadis Sahih Al-Bukhari. Dalam sebuah riwayat lain pula daripada Abu Bakrah radhiyallahu an, beliau berkata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salatin. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam lazim menyebut ataupun berdoa pada setiap penghujung solat, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa azabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau daripada kekafiran, kefakiran dan daripada azab kubur. Ini Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam mendoakan perlindungan Allah daripada azab kubur, menunjukkan azab kubur ni adalah sesuatu yang bukan sekadar benar-benar ada, tetapi sesuatu yang dahsyat, lagi mengerikan, sehingga kita meminta perlindungan Allah daripada azab kubur. Baginda bukan sahaja membaca untuk dirinya, tetapi juga menganjurkan kita sebagai umat baginda untuk turut membacanya. Dalam sebuah hadis yang masyhur riwayat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita apabila selesai membaca tasyahud untuk meminta perlindungan Allah daripada 4 perkara. Pertama, daripada azab Jahannam, maksudnya neraka Jahannam. Kedua, daripada azab kubur. Ketiga, daripada fitnah kehidupan dan kematian. Keempat, daripada keburukan Masih Al-Dajjal. Daripada keburukan Dajjal. Hadis ini riwayat Imam An-Nasai. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, macam saya katakan, azab kubur ni bukan sekadar ada, tetapi ia begitu mengerikan, begitu dahsyat, begitu menakutkan, sehingga kita ini dianjurkan untuk meminta perlindungan Allah daripadanya. Perkara ini bukan sahaja berlaku dalam doa harian kita, doa dalam solat kita, tetapi juga dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berlaku kematian, yang ini selepas melaksanakan solat jenazah. Dalam sebuah hadis riwayat Watsilah bin Al-Asqa radhiyallahu anh, beliau menerangkan, salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rajulin minal muslimina fa asma'u yaqulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan solat, yakni solat jenazah, ke atas seorang muslim, dan aku mendengar baginda menyebut ataupun baginda berdoa, Allahumma inna fulana bin fulanin fi zimmatika wa habli jiwarika faqihi min fitnatil qabri wa azabin nari wa anta ahlul wafai wal haqqi faghfir lahu warhamhu innaka antal ghafurur rahim. Yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya fulan bin fulan ini, kalau kita tahu nama boleh sebut, berada dalam jaminan engkau, bergantung kepada tali pemeliharaan engkau. Peliharalah dia daripada fitnah kubur dan azab neraka. Engkaulah yang maha menepati janji dan maha benar. Maka ampunilah bagi dia dan rahmatilah dia. Sesungguhnya engkaulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dengan darjat yang hasan. Okey. Jadi ini solat jenazah selepas solat setelah seseorang itu meninggal dunia. Kemudiannya apabila dia telah dikebumikan, sekali lagi Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk mendoakan mayat yang telah dikebumikan itu. Dalam sebuah hadis riwayat Utsman ibnu Affan radhiyallahu an, beliau menerangkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza faragha min dafnil mayyiti waqafa alaihi faqala. Lazimnya Nabi SAW apabila jenazah selesai dikebumikan, tadi disolatkan, sekarang dikebumikan, baginda berdiri di sisi, maknanya di sisi kuburnya, dan bersabda kepada orang ramai yang turut hadir ketika pengebumian itu, dan bersabda, istaghfiru li akhikum wasalu lahu bitasbiti
fa innahu al'ana yus'alu. Doakanlah keampunan bagi saudara kalian ini dan mintalah baginya keteguhan kerana sesungguhnya dia kini sedang disoal. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Okey. Jadi ini hadis setelah meninggal dunia, setelah dikebumikan. Dan bezakan ini ni yang sahih. Yang menjadi perbincangan ataupun menjadi isu di kalangan masyarakat ialah mengajar orang yang telah dikebumikan tu soalan bocor dan jawapan bocor. Okey, yang itu tu yang diperselisihkan. Sebab bila seseorang itu telah meninggal dunia dan apabila malaikat Munkar Nakir datang bertanya kepadanya, dia bukan boleh pilih-pilih lagi jawapan dah. Dia akan menjawab secara automatik apa yang menjadi akidah dia di dunia dahulu, apa yang menjadi amalannya di dunia dahulu. Tidak boleh jika di dunia dulu akidah dia ialah sekian. Tapi bila dah masuk dalam alam kubur, bila disoal jawab oleh malaikat, dia boleh spin, dia boleh tukar jawapan dia kepada sesuatu yang lain pula. Okey, tak boleh jadi. Sebab itulah Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih tidak mengajar kita untuk mengajar kepada orang yang dikebumikan itu soalan bocor dan jawapan bocor. Sebaliknya, yang baginda ajar kepada kita ialah mendoakan keampunan baginya dan mendoakan agar dia diberi keteguhan, diberi ketetapan untuk menghadapi sesi soal jawab tersebut. Jadi ada beza antara yang sahih dengan yang sama-sama fahamlah. Amalan talqin yang banyak diperbincangkan. Amalan talqin tu perbincangannya bukan sekadar sahih tak sahih, tetapi bolehkah seseorang itu apabila sudah masuk dalam alam kubur, sudah masuk dalam alam barzah, dia boleh pilih-pilih, boleh adjust pula jawapannya apabila ditanya oleh malaikat Munkar Nakir berdasarkan apa yang diajar oleh orang yang di atas. Okey? Padahal tidak, dia hanya boleh menjawab apa yang menjadi akidah dan amalan dia ketika kehidupan di dunia dahulu. Kerana itulah Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih tidak mengajar kita untuk mengajar orang yang telah meninggal dunia itu soalan bocor dan jawapan bocor. Sebaliknya yang baginda ajar kita ialah doakanlah saudara kita yang telah dikebumikan itu agar diampunkan dosanya dan juga diberikan keteguhan, ketetapan untuk berhadapan dengan soalan-soalan yang bakal ditanya, ya. Tak apa, kembali kepada topik. Berdasarkan hadis ini sekali lagi menunjukkan bahawa alam kubur, azab kubur, sesi soal jawab tu adalah sesuatu yang benar. Jadi hendaklah kita bersiap sedia untuk menghadapinya. Berdasarkan hadis-hadis yang telah saya bacakan ini, ia menunjukkan adanya azab kubur dan ia sesuatu yang besar, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang menggerunkan, maka hendaklah kita meminta perlindungan Allah daripadanya. Okey, sekarang kita balik kepada topik ataupun isu ucapan rest in peace yang bermaksud berehatlah dalam ketenangan. Ucapan ini pada zahirnya macam okey, macam baik saja, tetapi jika kita semak ataupun kita nilai lebih lanjut, ia seolah-olah memberi gambaran bahawa orang yang meninggal dunia itu dia akan masuk dalam satu alam yang penuh ketenangan, relax, macam bercuti-cuti di tepi pantai dengan angin sepoi-sepoi bahasa. Tidak. Okey. Mereka ini apabila meninggal dunia akan juga berhadapan dengan soal jawab malaikat Munkar Nakir, akan juga berhadapan dengan azab kubur. Jika kita yang Muslim ini juga ada kemungkinan diazab dalam kubur, sehingga dengan itu kita meminta perlindungan daripada Allah daripada azab kubur tersebut, maka bagaimana pula dengan mereka yang tidak beriman kepada Allah? Bagaimana pula keadaan mereka di alam kubur kelak? Oleh itu tuan-tuan dan puan, di sinilah letaknya kesalahan ataupun perselisihan ucapan rest in peace ini dengan akidah kita sebagai seorang Muslim. Akidah kita, keyakinan kita sebagai seorang Muslim ialah adanya azab kubur, bahkan bukan sekadar ada, ia begitu besar, ia begitu dahsyat, ia begitu menggerunkan sehingga kita ambil
tahu tentangnya, kita cakna tentangnya, kita berdoa agar Allah melindungi kita daripadanya dan kita berusaha dalam kehidupan di dunia ini dengan mentauhidkan Allah, dengan akidah yang lurus, dengan amal-amal soleh supaya kita terpelihara daripada azab kubur. Kemudian pada waktu yang sama kita boleh ucapkan pula kepada orang yang bukan Islam, yang dia ni rest in peace. Macam mana tu? Jadi di sinilah letak perselisihannya ya. Bahawa mereka juga akan, sebenarnya mereka juga yang bukan Islam akan juga memasuki alam kubur, akan juga memasuki alam barzah, dan mereka juga akan berhadapan dengan soal jawab malaikat Munkar Nakir dan juga azab kubur. Maka di sinilah letaknya pertentangan, perselisihan ucapan rest in peace dengan akidah kita sebagai seorang Islam. Oleh itu, apabila mendengar berita kematian orang bukan Islam, bahkan baik yang bukan Islam mahupun Islam, janganlah disebut rest in peace sebab alam kubur, alam barzah ini bukanlah satu tempat yang penuh ketenangan, bukanlah satu tempat yang penuh kemudahan, kecuali bagi orang-orang yang ketika di kehidupan dunianya telah bersiap sedia untuk menghadapinya dengan akidah yang lurus, akidah yang sahih dan juga amalan-amalan yang sahih. Amalan bid'ah tak kira, amalan bid'ah dia syok sendiri. Padahal Allah tak kata pun itu sesuatu yang okey. Dia sendiri yang kata okey. Jadi bezakan ya. Amalan-amalan yang selari dengan Al-Quran dan Sunnah. Bukan amalan-amalan yang selari dengan tok guru dan ajaran masyarakat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, di sinilah letaknya perselisihan ucapan rest in peace tersebut ya. Okey, jika begitu apakah yang sepatutnya kita ucapkan? Okey, yang sepatutnya kita ucapkan ialah, ramai yang tahu yang ini ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapan ini pertama sekali bukan sahaja diucapkan ketika kematian tetapi diucapkan pada apabila berlaku apa-apa musibah. Itu yang pertama. Yang kedua, ia juga boleh diucapkan kepada orang-orang bukan Islam kerana sesungguhnya mereka juga adalah milik Allah dan apabila mereka meninggal dunia mereka juga kembali kepada Allah. Cuma mereka kembali dalam keadaan bukan Islam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apabila berlaku kematian daripada kalangan orang-orang bukan Islam, jika hendak memberi sesuatu ucapan kepada mereka, boleh saja mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapan ini sebenarnya tidaklah terhad kepada orang-orang Islam sahaja tetapi juga boleh kepada orang bukan Islam. Kenapa? Kerana maksud ucapan ni apa? Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah lah, sesungguhnya kepada Allah jualah kami kembali. Dan orang-orang bukan Islam ni juga, mereka juga asalnya adalah kepunyaan Allah dan apabila mereka meninggal dunia, mereka juga kembali kepada Allah. Cuma mereka kembali dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Okey, jadi inilah ucapan yang betul, yang sebaiknya. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, tinggalkan ucapan rest in peace. Jika kita dengar kawan-kawan yang mengucapkannya kepada kawan mereka, kepada selebriti yang meninggal dunia, kita tegur mereka, nasihatkan kepada mereka supaya jangan sebut rest in peace. Kadang-kadang bukan mereka ucap, tetapi mereka type dalam WhatsApp group ke, dalam media sosial ke apa kan. Maka kita nasihatkan mereka sebagaimana kita mengamalkan, mempraktikkan firman Allah SWT, wal ars innal insana lafi khus illa allazina amanu wa amilu solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sesungguhnya manusia ini dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, beramal soleh, berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Termasuk dalam berpesan-pesan kepada kebenaran ialah kita berpesan kepada mereka seandainya ada ucapan mereka yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, yang menyelisihi akidah dan hukum syarak Islam, dan kita katakan kalau nak memberikan ucapan, tak semestinya. Yang ni, kalau nak berikan ucapan, maka ucaplah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey, jadi sehingga sini saja perkongsian saya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.